أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا. Ya Allah, bila kepada kami ilmu yang mana kami masih jahil. Wa zakirna minhu ma nusina, ingatkan kami perkara yang kami telah lupa. Ja'alna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Ya Allah, bila kesempatan masa kepada kami untuk kami dapat membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam, terutamanya di dalam bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan penurunan Al-Quran. Ja'alna hujjatan ya Rabbal Alamin, dan jadikan Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah kepada kami kala kami menghadapmu di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati lagi saya kasih Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi juga seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah pada petang yang berbahagia ini, pada hari yang ke-16 kita berpuasa. Mudah-mudahan dalam fasa pengampunan Allah Subhanahu wa taala kita telah melepasi fasa awal, iaitulah awwaluhu rahmah, permulaannya itu adalah rahmat. Wa maw'iduhu maghfirah, pertengahannya itu adalah pengampunan daripada Allah. Pada waktu dan ketika ini Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa kita, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, pengharapan kepada Allah, maka Nabi SAW menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa-dosanya yang terdahulu. Dan kita akan bertemu tidak berapa lama lagi, wa akhiruhu idqum minan nar, pengakhirnya itu adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh bermuhasabah diri kita sendiri, kita mengaudit diri kita sendiri. Adakah pada waktu ketika Allah Taala nak mengampunkan dosa kita, adakah waktu Allah Taala nak bagi peluang kepada kita dibebaskan daripada api neraka Allah, maka kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Kita tergelincir daripada mereka yang mendapat pengampunan daripada Allah, dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam antara golongan yang celaka, iaitulah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosa mereka, sehinggalah Ramadan itu berlalu, tidak diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dalam Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan sirah Nurul Yaqin. Dan pada petang ini kita akan melihat pada halaman yang ke-19, iaitu pada fasal ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW adalah daripada kaum Quraisy, Arab Quraisy. Maka dalam fasal ini dinyatakan kenapa baginda Nabi SAW dibenci oleh daripada kaum kerabat ataupun daripada bangsanya itu sendiri. Maka qala musannif tabaddala hubbu Quraisy lin Nabi bu'dan, kasih sayang kaum Quraisy kepada Nabi SAW bertukar menjadi kebencian. Nah, asalnya mereka mengelarkan Nabi SAW sebagai Al-Amin. Apa dia Al-Amin?
yang terpuji. Dan maka puji Nabi, maka mengiktiraf Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia pada ketika itu. Sehingga kan Nabi kita, Nabi SAW adalah seorang yang maksum, yang terpelihara daripada segala dosa-dosa. Pada ketika itu masyarakat Arab jahiliah mereka berzina. Baginda Nabi SAW bebas ataupun terhindar daripada perlakuan tersebut. Masyarakat Arab jahiliah ketika itu mereka membunuh anak perempuan, mereka berjudi, mereka menyembah bahala-bahala. Maka ketika itu baginda Nabi SAW, iaitulah dalam keadaan menghindarkan daripada maksiat, perkara-perkara maksiat tersebut. Sebab itulah baginda Nabi SAW antara destinasi yang selalu baginda Nabi SAW duduk adalah ketika mana di dalam gua Hira. Adalah untuk dalam keadaan bahasa kita ni untuk duduk berseorangan ataupun berkhalwat ketika itu. Maka mereka menjauhkan diri daripada Nabi SAW. Wuqubuhum lahu bu'adan. Mereka menjauhkan diri daripada Nabi. Wasidahu kaziban. Tidak mempercayai lagi kata-katanya. Dan apa yang Nabi SAW sebut. Sedangkan Nabi SAW ni pernah diiktiraf oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Antaranya ketika mana dalam peristiwa penletakan Hajarul Aswad. Waktu tu berkelahi ni tuan-tuan. Macam mana? Jadi ada satu pandangan. Dia kata siapa saat ini masuk dalam kawasan Masjidil Haram, maka kita lantik dia jadi hakim. Dan ni sebab gaduh ni. Sebab nak letakkan satu batu yang dimuliakan. Dan mereka nak dapatkan nama. Dan sebab kabilah-kabilah Arab ketika itu mereka nak dapatkan kemasyhuran. Maka baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memilih dalam banyak-banyak orang ketika itu yang masuk dalam kawasan Masjidil Haram adalah sosok baginda Nabi SAW. Maka ketika itu baginda Nabi SAW melakukan satu perkara yang semua pemimpin-pemimpin kabilah mempersetujui cara tersebut, iaitu dengan hamparan. Diletakkan satu hamparan, diletakkan di atas hamparan tersebut batu Hajarul Aswad. Maka setiap penjuru ataupun setiap bucu pada hamparan tersebut diangkat oleh pemimpin-pemimpin kabilah tersebut. Maka ini makna mereka memberikan pengiktirafan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka sendiri mengiktiraf Nabi sebagai orang yang dipercayai. Dan kalau golongan-golongan Abu ni, hadirin yang dirahmati Allah, mereka nak pergi berdagang, mereka nak pergi ke tempat yang jauh, mereka nak bermusafir. Maka ketika itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan simpan, mereka akan letak barang-barang berharga ni kepada Nabi SAW. Sebab mereka yakin Nabi SAW kalau letak 10,000 dinar, maka dapat balik 10,000 dinar. Tapi kalau letak kat geng-geng Abu ni, habis, pakai jadi Abu lah, kan? Boleh jadi letak 10,000 dinar, kan? Defisit balik 11,000 dinar. Hutang balik, tuan-tuan. Itu yang berlaku. Maka pengiktirafan Nabi SAW. Tapi apabila Nabi SAW mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertukar. Kan kalau kita bermuhasabah apa yang berlaku kepada Nabi SAW kepada diri kita. Boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi dalam kehidupan kita ni, jikalau kita tidak ada yang disebut sebagai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tak ada sifat untuk mengajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran, tak ada. Kan orang buat apa pun senyap dia, tak kata apa pun, tuan-tuan. Maka kita akan selamat kebiasaannya. Tapi kalaulah apa yang berlaku, saya ambil contoh yang mudah, kita ni main masjid. Dan kita ni main masjid, boleh jadi waktu nak maghrib tu, ni di luar bulan Ramadan lah, nak dekat maghrib ni, boleh jadi bila kita jadi ahli masjid, kan Allah Ta'ala titipkan keimanan kita kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang layak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah
iaitulah mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Yang ni saya bagi tamsil yang mudah. Nah, jadi satu hari terdetik pada diri kita, aku ni duduk main masjid dan kita duduk main mengaji ni, kita sebagai ketua keluarga ayah-ayah. Bila kita ketua keluarga, kita sebagai seorang suami, kita tanggung dosa isteri kita, tanggung dosa anak kita yang masih belum berkahwin. Kan? Jadi satu hari tuan-tuan, waktu kita nak keluar, datang ke rumah Allah Ta'ala, duk tengok anak-beranak kita ni duk tengok TV. Kan? Maknanya masih lagi lalai. Dalam keadaan kita mendengar laungan azan. Maka waktu tu tuan-tuan, kita pun ambil mudahlah, ambil remote TV ni. Maka kita pun tunai tanggungjawab kita, kita pun tutup. Kan? Tak apa lagi hampa nak tengok lagi ni, maka tengoklah, semayang dulu. Kita bagi arahan. Kan? Maka apa yang berlaku tuan-tuan, boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dalam kalangan ahli keluarga kita yang pada asalnya tu tak kata apa pun, tapi bila mana ada tindakan refleks sebegitu, maka akan berlaku ancaman. Dan boleh jadi akan berlaku kepada kita kata-kata. Kan? Sebab tu hadirin Allah, kata ulama, dalam hidup kita ni ada 3 benda yang tidak dapat lari daripada hidup manusia. Kalau kita nama manusia, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita kena yakin 3 benda ni tak boleh lari dalam hidup kita. Yang pertama apa dia? Yang pertama disebut sebagai al-maut, mati. Dan mati tak boleh lari. Sebab tu bagi orang yang beriman kepada Allah, dia akan ambil appreciate sungguh-sungguh. Dia akan hargai sungguh-sungguh nikmat kedatangan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita kena yakin bahawa Ramadan ini adalah sebagai bekalan yang besar kepada kita selaku umat Nabi SAW. Diampun dosa kita dalam bulan Ramadan, digandakan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan, diberikan satu nikmat, satu malam yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, iaitulah malam Al-Qadr. Maka bila kita memikirkan perkara berkait dengan kematian, maka kita akan appreciate sungguh-sungguh. Kita akan hargai sungguh-sungguh nikmat yang disebut antaranya adalah nikmat Ramadan. Jadi orang yang beriman, dia yakin dia akan mati. Orang yang tidak beriman juga, dia percaya. Kita pergi tanya kawan kita, Acong ke, Sami ke, ni percaya tak mati? Percaya mati. Tapi orang yang beriman, dia yakin adanya husnul khatimah, adanya pengakhiran hidup yang baik. Seperti mana yang kita selalu baca, Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan jangan kau cabut nyawa aku ni dengan pengakhiran hidup yang buruk. Jadi beza kan, orang yang beriman dia yakin dia akan mati, tetapi dia nak mati dia itu dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mati yang baik, mati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang tak dapat lari daripada kehidupan manusia selepas daripada kematian, iaitulah rasa susah dalam hidup. Rasa susah dalam hidup. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana sirah Nabi SAW ni, tuan-tuan duk mempelajari kitab sirah Nabi SAW, kan kesusahan Nabi. Baginda Nabi SAW dalam keadaan awal-awal peringkat dakwah Nabi, kita tengok betapa sukar. Dan Nabi SAW pergi ke Taif, sehingga kan ulama sirah mengatakan bertakung darah pada sepatu Nabi SAW. Kesakitan yang dialami oleh Nabi, kelaparan yang dialami oleh Nabi, rasa susah dalam hidup. Sebab itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Diciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi orang yang beriman, dia yakin kesusahan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi waktu dia hidup akan menjadi tiket kepada dia untuk menjadi senang ketika mana pada alam akhirat. Boleh jadi tuan-tuan susah nak bangun malam, susah tak nak bangun malam, susah. Kan susah tak kita nak jaga, nak baca Al-Quran, susah. Kan susah tak kita nak jaga istiqamah solat berjemaah, susah. Kan susah tak untuk kita nak jaga ahli keluarga kita daripada buat maksiat, susah. Maka ingat, kena yakin hadirin yang dirahmati Allah, susah ketika mana kita nak menjaga agama kita, ketika mana kita hidup ini akan dibayar dengan harga yang mahal ketika mana kita berada pada alam akhirat.
Tapi kalaulah dia jadikan dunia ni sebagai tempat senang, kan boleh jadi tuan-tuan, dia ambil perkara-perkara maksiat dalam kehidupan jadi panduan kepada diri dia, kan nikmat-nikmat yang sementara, maka mereka ini dalam kalangan golongan yang akan tidak diberikan, tidak dikurniakan kesenangan kepada ketika mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesusahan dalam hidup ni, sebab tu kita selalu mohon kepada Allah, kan bila mana pagi-pagi kita semayang subuh, bila kita semayang subuh, dalam doa qunut kita pagi-pagi kan kita mohon pada Allah, fa innaka takhdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, selamatkan aku daripada takdir yang buruk yang telah Engkau takdirkan padaku. Kan pagi-pagi itu tuan-tuan kita dah mohon pada Allah. Andai kata ada satu-satu ketetapan takdir Allah Ta'ala, takdir itu takdir yang buruk, maka kita minta Allah Ta'ala tukarkan takdir itu kepada takdir yang baik. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selepas daripada kematian, yang kedua adalah rasa susah dalam hidup. Kan jangan kita ingat, oh dia ni tak apalah, Pak Mat tu senang, bolehlah. Orang senang ada susah cara lain. Kan boleh jadi tuan-tuan dengan kesenangan dia tu susah nak bayar zakat. Ada. Dan kita tengok orang yang susah lagi senang untuk nak memberikan sifat pemurah ini. Boleh jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi ada orang susah tapi ujian dia pelbagai. Kan boleh jadi kadang-kadang ada orang ujian dengan anak. Kan kadang-kadang ada Allah Taala ujian dengan ahli keluarga. Sebab tu kalau kita tengok antara ujian yang dialami oleh para rasul, terutamanya rasul ulul azmi, adalah ujian dengan ahli keluarga. Kalau kita tengok Nabi Allah Adam AS, ujian isteri. Nabi Allah Nuh AS, isteri dan anak-anak. Nabi Allah Ibrahim AS, bapa dia sendiri dan pak dia sendiri. Nabi Allah Daud AS, ahli keluarga dia sendiri. Nabi Allah Musa AS, bapa angkat dia sendiri. Dan Nabi kita Nabi SAW dengan ahli keluarga dia sendiri, pak saudara dan sebagainya. Itu ahli keluarga, ujian ahli keluarga. Dan yang ketiga, yang terkait dengan apa yang kita sebut ini, salamatun min kalamin nas, selamat daripada kata-kata manusia. Ini tuan-tuan kadang-kadang kesilapan kita sebagai seorang manusia. Dan bila kadang-kadang kita nak berhijrah, kita nak buat satu-satu kebaikan, kita fikir, sagi ni apa orang kata. Kan? Sagi ni apa orang kata ni, sagi ni aku ni jarang main masjid, nak pergi masjid sagi jiran aku kata apa pula. Sagi kawan aku ni kata apa pula. Kita duk fikir apa yang orang kata, sedangkan kita tidak memikirkan apa yang Allah Ta'ala kata kepada kita. Kan? Kadang-kadang kita malu, contoh nak baca Quran malu, nak ngaji Quran malu. Dan sebab tu kita tengok kalau ceramah umum ramai, cuba kadang-kadang ceramah kuliah tajwid Al-Quran sikit. Kadang-kadang tuan-tuan di setengah-setengah tempat kita tengok, waktu tadarus awal Ramadan tu 10 orang contoh satu kumpulan. Waktu nak dekat perhabis tu, nak bagi kemplikat ni, tinggal 3 orang je. Pergi mana yang lain? Kan syahid dah Ustaz. Sebab apa? Tak pergi kena tegur sekali tu, esok tak main dah. Saya kongsi sikit tuan-tuan, ni iktibar kepada kita yang masih hidup. Baru-baru ni tuan-tuan, sebelum daripada PKP yang kedua, saya dapat panggilan seorang sahabat. Ayah dia meninggal. Jadi waktu tu cuti sekolah, saya pun pi. Jadi bila mana pi nak semayang nazah ni, maka saya pun duduk dalam kereta teringat, apa kelebihan si mati ni. Sebab si mati ni meninggal pada hari Jumaat, nak disebut dalam hadis, maka bagi mereka yang meninggal pada hari ataupun pada malam Jumaat, dibebaskan daripada azab kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya pun sampai di masjid tersebut sekian-sekian, maka semayang. Habis-habis semayang, saya jumpa pegawai saya yang tugas di Pejabat Pendidikan, bahagian agama. Saya pun tanya, Ustaz, ni kena adik-beradik ke? Dia kata tak. Dia kata sebenarnya si mati ni anak murid dia. Lepas daripada dia pencin, dia main jumpa ustaz ni, dia nak mengaji Quran. Kan tuan-tuan, dia mula balik dengan muqaddam. Dia baca alif ba ta,
Sampai tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai kata ustaz tadi ni, sampai bila mana dia ditukarkan ke tempat lain. Nah, apa si mati ni buat? Dia usaha tuan-tuan, dia start untuk dia pergi mengaji sampai dia boleh baca Quran, sampai dia khatam Al-Quran. Maka waktu saya balik tuan-tuan, saya terfikir, ya Allah, Allah Ta'ala dah bagi jawapan atas persoalan saya tadi. Boleh jadi hadirin Allah Ta'ala asbab. Kan kita bukan cerita kisah waliullah ke, kisah ulama ke. Ni kisah orang pencin tuan-tuan. Dan orang biasa yang lepas daripada dia pencin, dia mencintai Al-Quran, dia belajar Al-Quran. Maka benarlah kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran. Sebab tu ada dalam satu hadis ganjaran bagi mereka yang membaca Al-Quran walaupun merangkak-rangkak, dapat 2 pahala tuan-tuan. Terutama ni esok ni kita nak sambut nuzul Al-Quran, kan, cuti umum bagi negeri kita Pulau Pinang ni. Maka amatlah rugi tuan-tuan, bulan penurunan Al-Quran, hati kita, jiwa kita tuan-tuan, diri kita tak rasa untuk membaca Al-Quran. Jadi yang ketiga ni, salamatun min kalamin nas, selamat daripada kata-kata manusia. Itu kadang-kadang kesilapan kita. Kan, kita nak berhijrah kepada yang lebih baik tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok artis-artis, kan, loni banyak, kan, ada mereka yang mengacarakan program maksiat sebelumnya. Tapi apabila Allah Ta'ala titipkan hidayah tuan-tuan, dan orang yang sama, di pentas yang sama, membicarakan pula segmen agama, ni Allah Ta'ala tunjuk. Sebab tu hadirin nanti Allah, kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang wajib 17 kali kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan kita merasakan bahawa kita ni dalam keadaan yang tidak ada dosa. Itu satu perkara yang agak bahaya tuan-tuan. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu satu doa yang kita selalu baca, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Wahai pemilik hati aku ni, sabbit qulubana, tetapkan hati aku ni ala dini, kepada agama, wa ala ta'ati, dan taat kepadamu ya Allah. Dan sebab bila-bila masa Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati kita. Maka selepas kenapa? Kerana mereka tidak mempercayai aib lagi, kan? Sebab bila orang tak suka ni macam-macam lah. Sebab tu kita tengok dalam satu ayat dalam Al-Quran, in antum illa takzibun. Hampa ni semua bohong ya. Kan, apa ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi ni mempelekehkan, ada urutan. Kan, boleh jadi kalau kita baca dalam surah Yasin, bagaimana ada 3 orang rasul, fa'azzazna bisalisin. 3 orang rasul ni mereka dakwah kepada satu tempat. Maka ketika itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk di tempat tersebut, mereka dalam keadaan mereka ini menggugut, menggugut ketiga-tiga orang rasul tersebut. Dan apa urutan? Lanamjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Tiga-tiga orang rasul ni apa dengar dia? Jangan sampai kami lanamjumannakum, kami akan rejam kamu, wa la yamassannakum minna azabun alim, dan kamu akan merasai siksa yang tidak terperi sakitnya daripada kami. Itu urutan. Sebab tu kalau kita mempelajari sirah Nabi, kan, kita mempelajari tafsir Al-Quran, rupa-rupanya tuan-tuan, cacian, hinaan, ugutan, kata-kata nista tuan-tuan, apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu merupakan ladang pahala kepada kita. Boleh jadi tuan-tuan, saya ambil contoh tadilah, saya ambil contoh yang mudah, kan, ahli keluarga kita tengok TV dalam keadaan waktu solat yang singkat, kita tutup. Boleh jadi ada kata itu merupakan ladang pahala kepada kita. Kena yakin sungguh-sungguh, kan? Baik. Wa dzalika munzu da'ahum ila ibadatillah. Perkara ini berlaku selepas Nabi SAW mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa yang tak suka ni? Sebab apa yang benci ni? Kerana apabila Nabi SAW mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Kan? Sebelum tu duduk di dalam gua, dan dalam keadaan yang berasing daripada orang lain. Tapi apabila dakwah, diperintahkan dakwah secara sulit, selepas itu dakwah secara terbuka, maka ketika itu tentangan demi tentangan berlaku kepada baginda Nabi SAW.
menghina Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Latta, Uzza. Hang ni siapa Muhammad? Nak kami ni duk sembah ni patung ni daripada tok moyang ni dulu ni lagi. Tengok-tengok hang main ni jadi kelai dah. Kan? Dan menisbahkan penyembahan kepada kesesatan. Nah, maka ketika itu ada dalam kelompok-kelompok yang terasa tergugat kan daripada segi ekonomi mereka. Kan boleh jadi perniagaan patung berhala lepas ni tak laku dah. Ni kalau semua duk ikut agama Muhammad ni, maka ni siapa yang nak beli arak? Kan? Ni siapa yang nak main judi ni? Toke-toke judi ni dia buat perang salah dah supaya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita flashback balik apa yang berlaku kepada Nabi pada zaman dan ketika pada waktu ketika ini. Saya ambil contoh tuan-tuan, baru-baru ni kita tengok ada satu kementerian di ibu kota tuan-tuan, kan bukan nak mengharamkan perniagaan arak. Dalam keadaan untuk menghadkan pengawalan lesen arak tersebut. Kan maka ketika itu kita tengok hadirin nanti Allah, berlaku tentangan demi tentangan. Kenapa? Kerana ada pihak yang tergugat apabila perkara-perkara ma'ruf ini, perkara-perkara mungkar ini untuk nak dicegah. Itu akan ada. Kan boleh jadi di tempat kita pun, kan, ataupun di tempat kerja kita sekalipun, boleh jadi di qaryah kita sekalipun. Kan ada perkara-perkara yang sering dilakukan, perkara ini bertentangan dengan syarak. Kan boleh jadi kita nak perbaik balik, dan kita nak islah balik kepada kebaikan, akan ada tentangan-tentangan, akan ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, jangan kamu sangka kamu orang yang beriman sedangkan kamu belum diuji. Jangan kita kata lagi, kan belum diuji lagi. Tu walaqad sabu ila ammihi wa qalabu minhu an yamna'a rasul an sabbi alihatihim. Kaum Quraisy pergi bertemu Abu Talib. Bila mana mereka tengok semakin hari ni semakin ramai orang yang ikut dakwah Muhammad, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Maka ketika itu mereka buat satu taktikal. Mereka pergi jumpa pak menakan Nabi, iaitu Sayyidina Abu Talib. Pak menakan Nabi SAW ni, ulama bahas ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, golongan yang pertama yang sokong Nabi. Yang sokong Nabi. Siapa? Antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abu Muttalib. Kalau ibu-ibu ayah-ayah berkunjung ke Jabal Uhud, ada makam syuhada di situ, tersemadinya Sayyidina Hamzah, dan yang digelar sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Ni pak saudara yang sokong Nabi. Yang kedua yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pak saudara antaranya adalah Abu Jahal, kan, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Semua yang berkaitan dengan Muhammad ni tak suka langsung, tuan-tuan. Kan sedangkan dialah tuan-tuan waktu kelahiran Nabi, orang yang paling suka, orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, iaitu yang independen, yang berkecuali, iaitulah Sayyidina Abu Talib, yang tak sokong dan juga tak menghalang. Tu kalau kita tengok sidang parlimen, kan, waktu buat undian, ada orang sokong, ada orang bangkang, ada yang berkecuali. Mereka memintanya supaya menghalang Nabi SAW daripada mengutuk sembahan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Dia guna taktikal. Tak apa kita guna pak saudara dia ni, pak menakan dia ni. Kok-koklah Abu Talib ni. Sebab Abu Talib jaga Nabi ni daripada kecil. Dan Nabi SAW ni antara insan kesayangan Abu Talib, sehingga akan bawa pergi ke Syam, kan, nego sama-sama, kan, diajar, dididik oleh Abu Talib. Maka ketika itu hadirin nanti Allah Subhanahu Wa Taala, mereka gunakan saluran. Boleh jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang berlaku dah, boleh jadi, kan, bila mana kita nak mengajak kepada kebaikan, orang tu kadang-kadang tak direct main jumpa kita, kan, dia main jumpa ahli keluarga kita ni, hampir tengok anak nakan hang tu, ataupun hang tengok anak hang tu, balik-balik ni habis semua orang tak kena, dia seorang je betul, tu buat, kan. Boleh jadi ada ujian-ujian sebegitu. Faraddahum raddan jamila. Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik.
Maka bila mana kan ada wakil kabilah pi jumpa Abu Talib ni minta tolong pi nasihat saya anak nakah ni kan, bila dia main ni habis dah kan, perniagaan kami bukanlah semakin hari orang duk main ikut ni pakai habis. Dan tapi ketika itu maka Abu Talib dan menggunakan kebijaksanaan sebab dia ni seorang pedagang, dan baginda pula terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah kebenaran. Disebutkan wa i'la'i kalimatil haqq, meninggikan kalimat kebenaran. Dan maknanya sebab tu hadirin Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi SAW mengalami dua kesedihan kan. Kesedihan yang pertama ketika mana Nabi SAW kematian isteri Nabi, iaitulah Sayyidatina Khadijah. Yang kedua sebelum daripada itu kematian bapa saudara Nabi, iaitulah Abu Talib. Nabi sedih kan, bila mana Nabi pergi ke Taif kan, diperlakukan sebegitu rupa, maka Allah Ta'ala mengubat kesedihan Nabi SAW dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi SAW supaya keimanan Nabi SAW dalam keadaan yang tetap teguh, dan diperlihatkan dengan secara yang nyata, bukan dalam mimpi, bukan dalam keadaan yang sebaliknya, tapi dalam keadaan yang nyata. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dalam fasa ini, dalam halaman ini kita melihat apabila kita kaitkan dalam keadaan semasa kita, bila mana kita mengajak kepada kebaikan, yang pertama pastinya akan ada ujian-ujian kepada diri kita. Itu kesimpulan yang kita dapat ambil. Dan bila kita ajak kepada kebaikan, bukan semua orang suka kepada kebaikan tersebut. Kan? Boleh jadi tuan-tuan kita tengok di tempat kerja kita, ada orang tak semayang. Kan? Kita pun ajak dia, jom kita semayang, ajak dia tuan-tuan. Boleh jadi kadang-kadang ada urutan, ujian-ujian pada kita. Kan? Alah hang ni baru semayang sehari dua. Kan? Mai ajak kami dah. Dulu hang pun sopok ni. Ujian. Kan? Macam-macam. Maka sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang da'i, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena kental kan, kena bersabar. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu besar ganjaran bagi mereka yang mengajak kepada kebaikan. Besar ganjaran orang ajak kepada kebaikan ni. Bila kita ajak kepada kebaikan, orang mengamalkan kebaikan tersebut, kita mendapat seperti mana amalan pahala ganjaran daripada amal kebaikan tersebut. Masya-Allah. Ini ganjaran yang kita peroleh. Yang kedua kesimpulan yang kita dapat ambil, iaitulah bagaimana teguhnya pendirian Nabi SAW. Dan kekentalan semangat Nabi SAW walaupun hujan di hadapan, hujan di belakang. Kan kita baca dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Kan ada hujan di hadapan, ada hujan di belakang. Kan maka ulama tafsir membahaskan apa dia yang di belakang, apa di depan. Kan di depan ni adalah nikmat-nikmat dunia. Boleh jadi tuan-tuan orang yang nak berhijrah, kalau kita tengok artis-artis kan, boleh jadi kontrak rakaman dia sebelum ni tuan-tuan boleh jadi dibatalkan sebab dia pakai tudung misalnya. Dan juga yang di belakang, iaitulah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan alam akhirat, ganjaran-ganjaran nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat ambil daripada hal perkongsian kita pada petang ini, iaitulah jangan kita bergantung harap kepada manusia, tetapi bergantung haraplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana boleh jadi apabila kita bergantung harap kepada makhluk, yang mana makhluk itu juga adalah bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang melakukan pekerjaan kerana Allah, kan, walaupun manusia tak puji dia, walaupun manusia tak nilai dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab dia yakin Allah Ta'ala akan menilai dia, Allah Ta'ala akan melihat. Tapi kalaulah kita melakukan perbuatan itu kerana makhluk, kan, nak dapat pujian bos kita, nak dapat anugerah tertentu, nak dapat naik pangkat, tengok takdir Allah Ta'ala, kan, manusia pun sikit pun tak pandang pada kita tuan-tuan. Kan kita tengok apa yang berlaku kadang-kadang, ada orang dia berkuasa. Waktu orang dia berkuasa ni, waktu dia ada pangkat ni, orang salam, bukan salam saja tuan-tuan, ni salam ni cium tangan, punya seronok. Kan? Tapi bila dia tak ada pangkat, bila dia tak ada kuasa, kan, maka ketika tu orang tengok membuat tak tahu dia.
Maka bila mana ada dalam kalangan manusia dia melakukan satu perkara itu kerana manusia, maka hadirin Allah Taala kan dia akan menyesal, dia akan berasa kecewa apabila usaha dia itu tidak dihargai oleh manusia. Sebab tu benarlah kata Allah Taala, innamal hayatad dunya la'ibu wa lahu. Dunia ni hanya tempat tipu daya sahaja. Maka wallahu taala alam, apa yang baik itu daripada Allah, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan waktu-waktu emas di dalam bulan Ramadan ini untuk kita mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sampai pada 10 Ramadan yang terakhir adalah waktu yang kemuncak untuk kita mendapatkan satu ganjaran, satu reward daripada Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minal alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan pengakhir hidup yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah, dan dengan kau cabut nyawa kami bisu'il khatimah, dengan pengakhir hidup yang buruk. Allahumma afina fi badanina ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, sihatkanlah penglihatan dan pendengaran kami. Mudah-mudahan dengan asbab kesihatan tubuh badan yang kau berikan kepada kami ya Allah, dapatlah kami melakukan amal ibadah ya Allah, terutamanya ibadat puasa di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini ya Allah, ketika mana waktu kami sedang beriktikaf di dalam rumah-Mu ya Allah, ketika mana kami sedang berpuasa ya Allah, ketika mana kami berada di bawah naungan sayap-sayap malaikat-Mu ya Allah, kami merayu sangat kepada-Mu ya Allah, kami berhajat sangat kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang terlampau banyak yang Kau tutupkan daripada pandangan manusia yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam ketika mana kami berada pada waktu, dalam keadaan kami berada di dalam rumah-Mu ya Allah, dalam keadaan kami berwuduk ya Allah, kami mohon sangat kepada-Mu ya Allah, kami merayu sangat kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami bersaksi di dalam rumah-Mu ini ya Allah, terlampau besar pengorbanan kedua ibu bapa kami ya Allah, terutamanya ketika mana kami saghira, suatu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan asbab kedatangan Ramadan pada waktu dan ketika ini ya Allah, dibukakan pintu-pintu syurga-Mu ya Allah. Tempatkanlah kedua ibu bapa kami ya Allah di dalam syurga-Mu yang paling tinggi ya Allah, di Jannatul Firdaus. Ya Allah ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan ahli majlis ini mereka yang bertakharuk kepada-Mu ya Allah, tidak ada hijab di dalam doa-doa mereka kepada-Mu ya Allah. Kami menumpang keberkatan doa orang-orang yang saleh ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami merayu sangat kepada-Mu ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kepada kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.